Sebut saja tentang Disneyland, mesti kita terbayang-bayang tentang kegembiraan dan keseronokan. Taman tema dunia yang penuh dengan pelbagai pertunjukan dan menjadi satu impian untuk kanak-kanak kunjungi Disneyland. Bukan kanak-kanak saja, tapi orang dewasa pun suka. Tapi tahu tak, di sebalik keseronokan semua tu, ada tersimpan rahsia yang sangat aneh dan misteri. Kita mesti pernah dengar tentang Pirates of Caribbean ataupun Lanu Laut, sebab ada filem yang sangat famous. Dan di Disneyland pun ada pertunjukan tentang Lanu Laut. Salah satu pertunjukan di Disneyland California pada 1967 dikatakan menggunakan tulang-tulang manusia yang asli. Ini diakui sendiri oleh pengurus Disneyland California. Katanya antara sebab mereka menggunakan tulang manusia sebab nak adakan suasana yang seram dan nampak real lah. Pelawak yang tengok pertunjukan Lanu Laut tu sebenarnya mereka melihat tulang manusia yang sebenar. Katanya mereka menggunakan tulang-tulang manusia tu selama bertahun-tahun. Dan tulang tu diambil dari sekolah medikal. Dan dikatakan setelah bertahun-tahun dengan teknologi yang ada sekarang, mereka pun tukar dengan tulang-tulang buatan. Dan tulang-tulang manusia tu pun telah disemadikan dengan aman. Tapi apa yang mengerikan, orang ramai masih tak percaya sama ada mereka betul-betul tukar tulang manusia tu ataupun mereka menyembunyikan fakta. Katanya pekerja Disneyland sendiri mengaku tulang-tulang manusia tu sebenarnya masih ada. Disneyland di Paris dikatakan antara yang teraneh dan terseram. Bila orang awam dan pekerja mereka sendiri meninggal secara aneh. Antara kejadian yang paling terkenal di Disneyland ni, seorang chef ataupun tukang masak membunuh diri pada tahun 2013. Dikatakan sebelum dia bunuh diri, dia sempat tulis di dinding rumah dia, "Aku tak mau balik lagi ke rumah Mickey." Jadi persoalan, kenapa dia tak mau balik ke rumah Mickey? Ada apa sebenarnya di sana? Seorang lagi pekerja di Disneyland yang sama dikatakan membakar diri, tapi sempat diselamatkan. Tak ada sesiapa yang tahu punca ataupun kenapa dia bakar diri dia sendiri. Tak ada sesiapa yang tahu kenapa perkara ni berlaku dan masih menjadi misteri terbesar sehingga ke hari ini. Ada yang kata mungkin ada sesuatu di Disneyland Paris yang cuba disembunyikan, atau mungkin ini hanyalah kebetulan. Kejadian-kejadian ini telah menambahkan lagi rasa seram dan misteri di Disneyland Paris. Di sebalik kecerahan dan keceriaan yang dipaparkan di Disneyland, ternyata ada terowong rahsia di sebalik taman tema ni. Dikatakan terowong ni sangatlah sunyi dan seram. Dan terowong ni dirancang sendiri oleh pemilik Disneyland. Menurut staf di sana, terowong tu sangatlah sunyi dan ngeri. Apa yang mengerikan, pekerja di sana terpaksa melalui terowong sunyi tu untuk tukar kostum dan sebagainya lah supaya orang awam tak nampak. Katanya ada terowong yang terlalu sunyi dan terlalu panjang, sehinggakan staf terpaksa menggunakan kereta golf. Dapat bayangkan tak, sebagai pekerja mereka terpaksa melalui situasi yang sangat seram macam tu. Tragedi America Sing, satu pertunjukan animatronik pertama di Disneyland yang menyanyikan lagu Patriotic America. Dikatakan mereka menyanyi di atas pentas yang berputar-putar pada 1974, tapi dikatakan terpaksa ditutup serta-merta apabila berlaku kejadian ngeri terhadap pekerja mereka yang berusia 18 tahun. Seorang gadis bernama Deborah terperangkap dalam pentas yang berputar-putar. Dapat bayangkan tak macam mana keadaan dia bila pentas tu berputar-putar? Sangat mengerikan. Katanya ni video terakhir pertunjukan America Sing sebelum kejadian ngeri tu. Menurut pekerja Disneyland, mereka dihantui perasaan takut dengan kejadian yang berlaku kepada Deborah, dan kejadian ini juga mengingatkan mereka untuk berhati-hati selama bertahun-tahun. Kematian Deborah menghantui taman tema ni, sehinggakan pertunjukan America Sing terpaksa ditutup serta-merta. Apartmen pemilik Disneyland yang sangat seram. Pemilik Disney iaitu Walt Disney membina satu apartmen di dalam Disneyland yang berada di atas bangunan bomba.
Dikatakan hantu Walt Disney masih menghantui apartmen lamanya, di mana dia meninggal pada 15 Disember 1966. Pekerja Disney antara yang paling banyak diganggu. Ada seorang cleaner yang bercerita pengalaman seram ketika dia melakukan kerja membersih apartmen ni. Dia dapat rasakan ada sesuatu yang menyeramkan. Tiba-tiba lampu on and off seolah-olah ada sesuatu yang ada dalam apartmen tu. Ada juga cleaner yang terdengar suara berkata, "Aku masih di sini." Seolah-olah nak bagi tahu yang dia masih ada dalam apartmen tu. Dapat bayangkan tak kalau kita sebagai cleaner dan kita terpaksa cuci apartmen yang seram macam tu? Tempat yang digelarkan sebagai tempat paling menggembirakan di muka bumi ni ternyata menyimpan satu misteri yang sangat menyeramkan. Disneyland menjadi tempat permintaan terakhir peminat mereka. Katanya beberapa peminat berhasrat untuk tabur abu mayat mereka di Disneyland. Apa yang mengerikan, pihak Disneyland membenarkan dan membiarkan mereka tabur abu mayat. Dikatakan abu mayat tu ditaburkan di salah satu rumah hantu di Disneyland. Jadi berkemungkinan kalau kita pergi dekat rumah hantu tu, kita mungkin tersentuh ataupun terlihat abu mayat manusia. Jadi tak hairanlah kalau ada kejadian-kejadian seram ataupun aneh berlaku, sebab abu mayat pun ditaburkan di sana. Kita pun tahu Disneyland adalah satu taman tema yang sangat terbesar dan sangat terkenal di dunia. Tapi ada satu tragedi yang berlaku di salah satu Disneyland sehingga Disneyland berkenaan terpaksa ditutup sehinggakan terbengkalai. Pada 1999, Disneyland Discovery Island yang terletak di Florida telah ditutup disebabkan kematian seorang kanak-kanak berusia 11 tahun. Katanya kanak-kanak tu mati disebabkan parasit yang makan otak, dan parasit tu dikatakan ada di dalam air di taman tema tu, sehinggakan taman tema tu ditutup dan terbengkalai. Sehingga ke hari ini taman tema tu terbengkalai dan dalam keadaan menyeramkan, diselimuti hutan. Sebenarnya banyak lagi cerita aneh yang menyeramkan melibatkan Disneyland. Tapi disebabkan aku rasa kalau panjang orang akan bosan, jadi setakat itu sajalah. Semoga cerita-cerita ni menjadi iktibar untuk kita dan kita belajar sesuatu. Setakat itu saja, dan jika anda suka bolehlah consider untuk subscribe. Jumpa lagi di video seterusnya.